Saya masuk bidang politik apabila saya dilantik sebagai setiausaha politik kepada Ketua Menteri tahun 1977. Dan dari situ saya terus berkecimpung dalam politik. Dalam tahun 1986 saya dipilih sebagai ahli parlimen bagi kawasan Betong sehingga tahun 2018. 2016 saya minta untuk bertanding di Bukit Saban sebagai DUN. So saya first term sebagai ahli Dewan Undangan Negeri bagi Bukit Saban. Ya, my mentor is yang berbahagia Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu Anak Numpang. Dia yang menjemput saya untuk berkecimpung dalam politik tahun 1977. Saya waktu lapang saya membaca dan saya juga ada berkebun sikit, and most of the time saya do my reading. Itu adalah satu cabaran yang besar kerana apabila saya saya sebagai setiausaha politik tempoh itu hari, saya perlu turun ke Padang kerap kali untuk mengetahui masalah masyarakat dalam kawasan yang berhormat yang berbahagia Datuk Petinggi Tan Sri Alfred Jabu. Jadi kadang-kadang saya turun Padang sampai 20 hari 1 bulan. Lepas itu apabila saya jadi ahli parlimen, itu juga tuntutan untuk membela rakyat memang banyak. Dulu 1986 kawasan saya parlimen adalah dari Muara Seribas, Kampung Peladin sampai ke Ulu. Dan apabila saya dilantik memegang jawatan di Kuala Lumpur, jadi itulah satu cabaran yang begitu hebat sekali. Saya kena bagikan bagaimana saya bertugas di Kuala Lumpur, menjalankan tugas saya sebagai mula-mula setiausaha parlimen, lepas tu sebagai Timbalan Menteri, dan 2008 saya dilantik sebagai Menteri. So, Menteri di Kuala Lumpur kita menjaga seluruh negara dan banyak isu-isu berkaitan dengan antarabangsa. Jadi saya kena agihkan waktu saya untuk dengan keluarga, dengan kerja dan tugas dan dengan kawasan. Kawasan pun tidak boleh tinggal. Kita mesti menjaganya, membawa pembangunan, berjumpa dengan rakyat. It's a very, very challenging time for me. Pengundi saya 9,500. Majoritinya adalah kaum Iban dan nombor 2 adalah kaum Melayu dan ada Cina sikit. So kawasan ini adalah kawasan baru bentuk dulu ada layar, tapi dalam tahun 2008 kalau saya tak lupa ianya dibentuk sebagai Bukit Saban. Kalau kita melihat apa yang pencapaian yang telah dicapai di Bukit Saban, dari segi infrastruktur, elektrisiti, air dan jalan raya, sekiranya sudah meliputan seluruh kawasan. Jadi infrastruktur memang ada juga kita nak buat juga, tetapi apa yang penting sekarang, kita lepas 5 tahun akan datang, kita nak menumpukan bagaimana kita nak membangunkan economic activity. Bagaimana kita nak menjaga kegiatan-kegiatan ekonomi supaya rakyat di kawasan Bukit Saban pendapatan mereka dapat kita tingkatkan, supaya mereka dapat besok akan lebih baik daripada hari ini. Dan itulah satu tumpuan yang kita nak. That's why kita nampak kita bina satu lapangan terbang yang singkat, pendek di sini, tidak jauh dari sini. Di sekat situ kita nak buat food terminal di mana kita nak menjual dan membeli barang, dan nanti kita akan mengadukan beberapa tempat untuk
membuat barang dan sebagainya, dan kita nak mengalahkan industri kampung juga. Tapi tumpuan yang pertama kita nak ada satu adalah livestock. Kena sekarang Sarawak dari segi supply lembu kita cuma about 12% of our requirement. Jadi itulah satu produk yang kita nak bangunkan di sini dengan kerjasama dengan Salkra. Kita juga akan membangunkan modern agriculture, precision farming through fertigation system. Kita dah buat satu contoh dekat Simpang Laya, which are doing very well now, Golden Rock Melon. And toward that way, we have set up, CM has agreed to set up 2 agropark. Satu di Lubuk Tamang, satu di Bebuleng dekat airport. Dan itulah local quality yang kita akan bangunkan. Kita nak keluarkan barang food product. Because to matlamat kerajaan negeri Sarawak adalah to be the net exporter of food product by 2030. Dan di Sabah adalah termasuk dalam kawasan food basket of Sarawak yang dari Mukah sampai Betong. Dan dalam kawasan ini kita juga ada Bukit Sadok Development Area. Dan di sinilah kena masih banyak tanah belum dibangunkan. And then kita juga nak membangunkan industri downstream dan sebagainya. Jadi tumpuan kita adalah meningkatkan pendapatan rakyat, nombor satu. Nombor dua, kita nak meningkatkan dari segi pendidikan. Ini yang penting untuk supaya anak-anak kita dapat diberi pendidikan yang terbaik, supaya mereka dapat ilmu dan dapat kerja dan dapat meningkatkan hidup lebih senang dari ibu bapa yang ada sekarang. Dan kita tidak lupa juga sebahagian kawasan saya almost 20% belum ada telecommunication system. Jadi ini juga kita nak tumpukan untuk menentukan coverage internet di kawasan kita akan kita pertingkatkan dalam masa 5 tahun yang akan datang. Untuk pekebun-pekebun kita akan merancang bagaimana nak membina jalan ladang. Because sekarang jalan ladang yang diperlukan supaya dia dapat lebih selesa untuk menuai produk-produk mereka. Jadi kita mempunyai satu program yang very ambitious dan untuk ini berjaya kita perlu kerjasama dengan rakyat. The people must play their part. Cabaran yang nombor satu adalah sumber ataupun resources yang kita nak guna untuk menjalankan sesuatu projek untuk memenuhi kehendak kawasan. Because kalau kita melihat dia tuntutan dari kawasan banyak. Dia nak jalan raya, dia nak electricity, dia nak kemudahan medical services yang terbaik, dia nak sekolah yang terbaik untuk anak dia. Dia juga menjaga ada rakyat yang kurang bernasib baik, memerlukan bantuan kebajikan, ada yang sakit. Dan kita nak menentukan bahawa dulu masalahnya adalah perhubungan, belum ada jalan raya. Jadi, so the biggest challenge is how do we get the sufficient fund every year to enable us to achieve our target. That is one of my biggest challenge. Of course, the next one will be pihak pelaksana, implementers. Walaupun kita sudah dapat peruntukan, tetapi kadang-kadang yang melaksanakannya ada berbagai kengkangan. Jadi sometimes delay, sometimes gagal. So those are the challenge, and apabila sesuatu projek itu tidak berjaya, dan rakyat merasakan kita cuai. Ini kita nak jelaskan kepada rakyat mengapa itu berlaku dan sebagainya. So that one is the biggest challenge that we have. Kita GPS, kerjaan GPS yang meluluskan undang-undang untuk membolehkan rakyat Malaysia berumur 18 ke atas untuk mengundi.
Jadi ini satu langkah yang baik untuk memperluaskan lagi jumlah rakyat yang dapat sama-sama terlibat untuk mengambil bahagian dalam democratic process of the country. Dan bagi kita memang banyak juga program untuk belia. So they are one of our agenda also. Tadi saya dah sebut satu agenda yang education, and then kita nak mencari tempat meningkatkan kemahiran mereka. Kerana masalah mereka kadang-kadang lepas bersekolah dari universiti dan sebagainya tidak ada pekerja. So how do we solve all this problem? Jadi kita GPS memang banyak program untuk belia. Jadi kita memang cukup yakin belia akan bersama GPS apabila ada election akan datang. Okey, sepenggal Yang Berhormat Datuk Amar mewakili kita di N37 Bukit Saban. Salah satu daripada pembangunan yang dibawa oleh Yang Berhormat Datuk Amar adalah riverfront, dan keduanya pejabat daerah yang baru, dan yang ketiganya pejabat pertanian yang baru di Simpang Bungin, dan seterusnya sport kompleks yang berada di belakang SMK Sepauh yang sekarang tengah dalam pembinaan, di hujung pembinaannya. Dan seterusnya ada lagi seperti jambatan ikonik yang tak jauh daripada sini, dan yang projek yang paling besar di Sepauh yang dibawa Datuk Amar yang paling besar setakat ini adalah projek airport Berbuling Sepauh yang berada di Berbuling sekarang ini tengah dalam pembinaan. Itulah pembangunan sepenggal Datuk Amar bersama memimpin menjadi wakil rakyat di Bukit Saban ini. Okey, pertamanya adalah dengan adanya riverfront ini, salah satu daripada daya tarikan kepada pengunjung luar di kawasan Sepauh. Kita boleh lihat di mana setiap petang orang luar datang berkunjung di sini.